Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'. Hari ini kita nak belajar sirah pelajaran 1 darjah 4. Sebelum kita mulakan, jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih. Baiklah, dalam pelajaran hari ini kita nak belajar dua benda je yang penting. Iaitu yang pertama pasal jihad, yang kedua pasal perang. Umat Islam ni bila sampai di Madinah, orang-orang kafir Mekah ni dia tak puas hati, jadi mereka bercadang untuk menyerang orang-orang Islam di Madinah. Jadi hari ni kita nak belajar jihad. Jihad ni terbagi kepada dua je. Apa dia? Jihad akbar. Biasa kita solat Allahu Akbar kan. Akbar tu maknanya besar, Allah Maha Besar. Jihad akbar adalah jihad yang besar. Manakala yang kedua adalah jihad asgar, jihad yang kecil. Apa itu jihad akbar? Jihad akbar adalah jihad menentang hawa nafsu dan godaan daripada syaitan. Contohnya kalau kita main handphone, saya ambil contoh yang paling dekat. Main 1 jam tak cukup, main 2 jam tak cukup, main lagi 3 jam, 4 jam, satu hari tu dah berapa jam dah. Malam tu daripada pukul 11 mungkin sampai pukul 2-3 pagi. Main PUBG, Mobile Legend tu, itu adalah nafsu. Main 1 jam nafsu cakap tak cukup ni, nak kena menang lagi ni. Dah main 2 jam, aduh asyik kalah aja. Main lagi sampai 3 jam, itu adalah nafsu. Jadi siapa yang berjaya melawan nafsu, dia sedang berjihad. Jihad ni adalah jihad akbar, jihad yang besar. Melawan hawa nafsu dan godaan daripada syaitan. Banyak lagi contoh yang lain saya tak nak sebutkan, tapi siapa yang berjaya melawan hawa nafsu dan melawan godaan daripada syaitan, maka dia menjadi orang yang berjaya dunia dan akhirat. Seterusnya jihad yang kecil, iaitu jihad asgar. Jihad asgar ni adalah jihad di mana kalau kita menjadi seorang pahlawan atau petentera mempertahankan agama Islam, insya-Allah satu hari nanti, dan kita terbunuh di medan perang. Tengah-tengah perang, mana tahu anda semua nak jadi askar ataupun polis, ada orang masuk Malaysia nak bunuh orang-orang Islam. Siapa yang kena tolong, maka kita volunteer untuk bantu, dan akhirnya kalau kita mati, kita termasuk juga dalam kalangan orang yang berjihad, iaitu jihad asgar. Habis cerita jihad, kita masuk pula pada perang. Perang dalam UPKK ada 3 saja, iaitu perang Badar, perang yang pertama, perang Uhud, perang yang kedua, dan perang yang ketiga adalah perang Khandaq. Sebenarnya perang ni banyak. Kita ada perang Khaybar, kita ada perang Mut'ah, kita ada perang Hunain yang bersama-sama Rasulullah. Ada banyak. Cuma yang masuk UPKK hanya 3 saja. Jadi yang 3 inilah perang yang penting yang kena kita tahu. Apa dia yang pertama? Iaitu perang Badar. Kalau perang ni, yang pertama mesti tarikh dia. Bila tarikh dia? Tarikh perang Badar ini berlaku pada 17 Ramadan tahun kedua Hijrah. Selepas Nabi berhijrah ke Madinah, tahun berikutnya, tahun depannya berlaku peperangan, iaitu peperangan Badar. Pada 17 Ramadan, sama tarikh dengan nuzul Quran. Nabi dapat wahyu yang pertama di Gua Hira, 17 Ramadan. Kenapa? Sebab apa? Bila ada tarikh, maka ada sebab. Jawapannya kerana orang-orang kafir Mekah ingin membunuh ataupun memusnahkan umat Islam yang diketuai oleh Abu Sufyan. Abu Sufyan ni memang daripada zaman Nabi Muhammad sebarkan Islam, sehinggalah yang petuskan perang Badar itu adalah Abu Sufyan. Seterusnya kita kena tahu apa yang berlaku pada perang Badar itu. Yang pertama, jumlah umat Islam pada ketika itu hanyalah 313 sahaja. Manakala orang-orang kafir Quraisy Mekah seramai 1000 orang. Bayangkan bulan Ramadan 300 melawan 1000. Tentera Islam dengan tak lengkap pakaian besi perang mereka, dengan hanya bersenjatakan memanah, lembing, alatan perang tidak cukup pada ketika itu. Padahal orang-orang kafir bila ramai sangat orang sampai 1000, melihat orang Islam mereka tertawa. Ini yang kita nak lawan ni, sikit je ni, 300 ni. Mereka belum perang, mereka dah ketawakan dulu. Mereka cukup alatan besi perang mereka, dengan baju besi, dengan alatan perang, kudanya, untanya dan sebagainya. Bila berlaku peperangan, dan akhirnya umat Islam menang.
Walaupun 313 melawan 1000 orang, tetap menang. Umat Islam sangat hebat, sangat kuat. Bahkan pada ketika itu mereka percaya. Mereka dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, beribu-ribu, berdoyon-doyon malaikat datang bantu. Baik, perang yang seterusnya, perang yang kedua, iaitu perang Uhud. Perang Uhud ni perang yang berlaku di Bukit Uhud, sebab tu namanya Uhud. Uhud ni bukit dekat Madinah tu ada satu je bukit besar. Bukit Uhud ni dijanjikan syurga. Kalau kita masuk syurga nanti, insya-Allah kita akan nampak Bukit Uhud ni. Kalau kita pernah nampak dekat Madinah Bukit Uhud tu, benda yang sama kita akan nampak dekat dalam syurga, iaitu Bukit Uhud. Alhamdulillah saya dah naik dah Bukit Uhud tu. Bukit yang dijanjikan syurga. Kerana apa? Kerana mencintai Nabi dan Nabi mencintainya, ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masuk tajuk perang Uhud. Perang Uhud iaitu macam biasa tarikh dulu, iaitu pada tahun ketiga Hijrah, berlaku pada bulan Syawal. Kenapa berlaku perang Uhud? Sebab apa? Sebab pada ketika itu orang-orang kafir Quraisy Mekah tidak puas hati dan ingin membalas dendam, menuntut bela atas kematian-kematian yang berlaku semasa perang Badar. Mereka tak puas hati, perang Badar sikit pun kalah. Jadi mereka ingin repeat. Orang Malaysia panggil repeat. Gua repeat bro, gua repeat. Aku mesti return ya bro. Bro, aku mesti return. Bro. Jadi mereka ingin membalas dendam, mereka perang lagi sekali. Berlakulah perang Uhud. Jadi sebelum perang tu, Nabi SAW mengamanahkan sahabat-sahabatnya memanah di atas Jabal Rummah, iaitu bukit memanah. Nabi cakap apa dekat para sahabat yang memanah tu? Jangan turun selagi belum terima arahan. Jadi berlakulah perang. Bila berlaku perang, round pertama, dia ada round pertama. Round pertama, orang Islam menang. Orang-orang kafir dah mula berundur. Pada ketika itulah antara punca orang Islam pada ketika itu tewas, kerana orang-orang yang memanah di Jabal Rummah, iaitu bukit memanah, segelintir ataupun separuh daripada mereka turun kerana melihat umat Islam pada ketika itu nak menang, hampir menang. Jadi mereka turun. Mereka bukan tamakkan harta, mereka nak menyambut kemenangan, nak raikan kemenangan bersama-sama dengan orang Islam. Pada ketika itu mereka ingat dah menang, tapi mereka lupa bahawa amanah Nabi supaya jangan turun selagi belum menerima arahan. Jadi mereka turun juga, mereka terlupa. Dan disebabkan itulah bila orang-orang kafir nampak orang Islam ni dah mula turun dekat bukit memanah tu, mereka pun apa lagi, bunuhlah semua yang ada dekat bukit memanah tu, saki-baki orang-orang Islam yang tinggal. Dan pada ketika itulah bermula round 2. Jadi mula je round 2, orang kafir serang balik daripada belakang dan depan, dan akhirnya umat Islam tewas. Umat Islam kalah pada ketika itu. Banyak yang syahid, banyak yang mati syahid, antaranya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, iaitu bapa saudara Nabi yang digelar sebagai singa Allah dan singa Rasulullah, Asadun Rasulullah. Selepas mati syahid, maka Sayyidina Hamzah digelar Sayyidus Syuhada, ketua orang yang mati syahid. Subhanallah, moga-moga nanti kita mati syahid. Jadi keputusan perang Uhud berpihak kepada orang-orang Quraisy Mekah. Orang Islam kalah, tewas. Masuk perang yang ketiga, iaitu perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijrah. Selepas beberapa tahun, tahun kedua, ketiga perang, tahun keempat tak perang, tahun ke-5 perang lagi, iaitu perang Khandaq. Kenapa namanya Khandaq? Sebab Khandaq itu bermakna parit, yang dipanggil juga sebagai perang Al-Ahzab. Ada dua nama, satu perang Khandaq, satu perang Ahzab, iaitu perang parit. Kenapa boleh berlaku? Kerana Bani Nadir berdendam dengan Rasulullah SAW yang menetap di Madinah. Mereka terpaksa keluar kerana mereka orang kafir. Jadi Bani Nadir ni, dia tak puas hati sebab dia kena halau daripada tempat mereka. Mereka ni orang Islam. Jadi orang Islam menetapkan, kalau kau tak nak masuk Islam, kau kena keluar. Jadi Bani Nadir ni segelintir daripada mereka tak nak masuk Islam, mereka terpaksa keluar dan mereka ingin balas dendam lah. Berperang, mereka bergabung dengan orang Quraisy Mekah dan mereka ingin berperang dengan umat Islam pada ketika itu. Jadi berlakulah perang. Macam mana parit ni boleh digali? Parit ini digali oleh cadangan daripada Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi inilah yang mencadangkan Nabi Muhammad supaya
gali parit sepanjang Madinah tu, ada tempat-tempatnya dan dalam lah. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bersetuju dan para sahabat pun mulalah gali, termasuklah Nabi Muhammad gali. Itu mereka gali sehingga kan mereka tak cukup makan dan minum, sehingga kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikat perut dengan batunya sehingga 2 biji, sebab tak nak perut lapar, tak nak masuk angin. Begitu juga dengan para sahabat. Pada ketika itulah juga ada cerita yang mengisahkan Abdullah bin Jabir. Abdullah bin Jabir ni mengajak Nabi untuk makan bersama-sama mereka, ahli keluarga. Tapi Nabi ajak semua para sahabat. Terkejut Abdullah bin Jabir ni sebab makanan tak cukup. Tapi akhirnya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cukup makanannya. Subhanallah, itulah keberkatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila berlakunya perang Khandaq ni, tentera musyrikin Mekah seramai 10,000 orang. Ramai ni mereka dah bergabung ni orang-orang musyrikin Mekah, orang-orang Bani Nadir ni bergabung lebih kurang dalam 10,000. Pada ketika itu umat Islam hanyalah 3,000 sahaja. 3,000 melawan 10,000 orang. Beza berapa kali ganda tu. Akhirnya mereka tak perang pun. Berlaku perang tu masa mula-mula je. Mereka sampai dekat Madinah tu, mereka tiba-tiba nak masuk je Madinah, jatuh parit. Antara mereka jatuh parit, jadi mereka tak jadilah nak perang. Mereka berkemah di tepi parit tu. Lama mereka berkemah. Bila mereka berkemah bermalam-malam, berhari-hari, tiba-tiba satu hari Allah datangkan ribut pasir, musnahkan semua yang ada di situ. Akhirnya binatang-binatang semua lari, alatan-alatan perang semua terbang, kemah terbakar, cari api, unggun api semua bersepah. Jadi orang-orang kafir Mekah ni, mereka akhirnya berundur dan keputusan kemenangan di pihak orang Islam. Jadi hari ini kita belajar itu saja, iaitu yang pertama tadi jihad, yang kedua peperangan dalam Islam. Itu saja. Mohon maaf sekiranya ada salah. Jangan lupa subscribe. Subscribe itu gratis guys. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. PTPR, work from home, jaga diri, lindung diri. Jangan lupa semayang, solat, zikir dan taubat. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.